Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Hari ini saya nak kongsikan lagi dengan anda tentang beberapa pattern ataupun asas trading yang wajib anda ataupun tuan-tuan semua kuasai sebelum kita nak mulakan trading. Okey, jadi untuk anda yang memang zero pasal trading, yang tak tahu apa pasal trading, anda kena tengok video ni sebab inilah asas-asas yang perlu anda tahu. Kita ada 3 asas. Yang pertama kita panggil SNR pattern. Okey. Yang kedua kita panggil breakout pattern, dan ketiga ialah trend line. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan semua tentang asas trading, iaitu SNR pattern. Jadi stay tune. Okey, baiklah. Yang ni hari ni saya nak kongsikan dengan anda. Macam tadi saya dah janji dengan anda, kita dah bagi tahu kita nak kongsi-kongsi pasal pertama sekali kita nak cakap pasal SNR. Okey, jadi hari ni kita akan share tentang SNR dan diharapkan boleh membantu kepada anda semua yang baru-baru nak trade. Ini basic tau. So basic ni wajib kuasai lah, kalau tak nanti susah untuk anda mulakan trading. Okay, pertama sekali macam saya akan buat naked chart. Saya tak akan pakai any indicator. Saya cuma ada naked chart. Itu saya. Yang itu ya saya tak pakai indicator. Jadi dekat sini saya akan buka dulu dengan time frame yang paling besar, iaitu time frame monthly. Time frame monthly, nampak tak? Ni MA monthly. So saya buka dekat monthly dulu. Monthly dulu untuk saya tandakan dia punya SNR. Okay, SNR yang saya tandakan macam biasalah. Saya mengambil di mana ada harga-harga yang tersekat, ataupun di mana pergerakan tu dia ada membuat apa? Reversal pattern. Sini SNR dia yang pertama, yang kedua dekat sini. Okey, cukup. Itu saya. So saya nampak bahawa pricing berada dalam range yang besar ni. Tapi ini monthly, agak besar. It's okay, tapi at least kita dah tandakan. Yang keduanya kita berubah pada weekly ataupun mingguan. Jadi dekat sini kita berubah pada weekly, mingguan kat sini. Okey, mingguan, nampak tak? Di sini ialah mingguan. Jadi dekat mingguan ni pula kita tengok, kita tandakan lagi dia punya SNR lah. Satu dekat sini, satu lagi dekat bawah tadi kan. So dekat sini dia punya SNR dia. Dan kita buka dekat daily. Dekat daily kita buka dekat daily. Okey, daily, alright. Weekly dan monthly ni ialah penunjuk arah saya. Saya tak entry dekat time frame yang besar. Tapi di daily saya akan tandakan lagi SNR yang berdekatan, sebab saya nak cari position. Untuk saya entry, saya akan mencari position ataupun support resistance yang paling dekat ataupun yang berdekatan dengan time frame yang saya nak, iaitu daily. Okey, di daily ni saya kerjakan sikit lah. Zoom out sikit. Okey, di daily ni saya mencari lagi SNR yang terdekat. Okey, satu dekat sini SNR dia yang terdekat. Okey, yang keduanya dekat sini lah. Okey, dekat sini pun ada SNR yang terdekat lah. Okey, sini. Kalau perasan sebenarnya pricing ni yang sekarang ni dia dah membuat dia nak buat penurunan dekat sini. Ini dia punya area. Sebab untuk pergerakan ni saya tengok dia akan meneruskan penurunan. Jadi apa kita buat? Kita tandakan dulu SNR. Dan dekat sini kita dah boleh entry sebenarnya dekat sini. Kalau perasan lah, nampak tak? Area ni dan juga area ni sama lebih kurang. Yang ini pricing ni dia akan ke sini. Ke sini dulu. Kita buka lagi di H4. H4 lagi clear lah.
di mana kita tengok dekat sini harga-harga ni ataupun pergerakan ni sebenarnya kita boleh tengok dia membuat penurunan atau kenaikan dengan kita tandakan dulu SNR. Tadi bermula dekat D1, kita cuba perkemaskan lagi dekat H4. Apa yang kita buat SNR ni ialah di mana harga yang nampak dia membuat reversal pattern. Okey. 1 2 3. Yang ni saya panggil dia ialah dipanggil resistant. Okey. Saya tandakan ni dipanggil resistant resistant di sini. Ini resistant. Yang ini ialah support. Support. Okey. Kita dekat sini. Okey. Kita fokus kepada bahagian sini dulu. Dekat sini saja. Dekat sini saja Okey. Sekarang ni harga dia bermain di kawasan area di tengah-tengah ni. Atau saya panggil kat sini, dekat sini pun dia ada support dia. Tapi minor support lah dekat bawah ni. Okay. Sama ada dia akan membuat penurunan dekat sini ataupun dia akan ke sini dulu. Jadi sebenarnya kalau kita nak entry, kita entry dekat sini. Ini dah tengah-tengah, saya tak akan entry dekat sini. Saya menunggu dekat sini untuk dia membuat reversal pattern saja. Jadi kita hanya menunggulah. Kita menunggu. Kalau contoh dekat sini, kalau kita tengok ada tak dia membuat satu reversal pattern dekat sini. Kalau tak ada, dia akan meneruskan penurunan kita di sini. Yang penting kita dah faham tandakan SNR dia. Okay. Dekat sini SNR yang betul, nampak tak, bila dia hit aja SNR ataupun resistance, dia akan membuat drop. Drop. Tapi dekat sini dia dah sampai dipanggil, kita boleh letakkan sebagai TP1 ataupun take profit 1 lah. Kalau tuan-tuan entry dekat sini, okey, sini boleh ambil profit dah. Boleh ambil profit. Tapi kalau tak entry lagi, dekat area sini kita boleh nampak kalau dia buat reversal pattern. Reversal pattern dan peluang kita untuk kita entry dekat area sini, this area, sebelum dia membuat penurunan. Contoh katalah dekat sini dia akan membuat dekat sini dalam area ni, selepas tu barulah dia akan membuat penurunan. Ataupun sekiranya berlaku breakout dekat sini, dia akan turun. Jadi area ni, apa yang kita tengok, saya tak akan entry. Saya akan tengok sama ada dia membuat penurunan ataupun dia akan buat reversal pattern. Dua tu yang saya akan tengok. So dekat sini ialah katalah reversal pattern, berlaku reversal pattern. Nampak dekat sini. Okey. Sekiranya berlaku dekat sini, saya akan entry. Ini kawasan entry saya lah. Zone entry saya kat sini. Tapi sekiranya dia turun ke bawah, maksudnya dia akan menghampiri inilah dia punya pergerakan dia. Jadi apa yang kita buat, kita tengok dekat sini, first kali kita kena fahamkan area support and resistance dahulu. Dah faham support resistance, barulah kita akan tengok dekat mana zone-zone entry yang berkualiti ataupun possible untuk kita kurangkan risiko. Pada zone ni dekat sini, area sini, saya akan decide sama ada dia nak buat reversal ataupun dia akan membuat penurunan. Jadi area ni saya takkan entry lah, sebab bukan tempat saya untuk entry. Okey, saya menunggu entry tempat yang lain ataupun tempat yang zone entry yang saya tandakan sini. Okey, jadi sekarang ni kita kena fahamkan dulu ataupun kita kena tahu
dekat mana kita nak tanda SNR. Okey, nampak tak? Ini ialah resistance, ini ialah support. Dia bermain dalam zone saja. Dia bermain dalam harga dalam zone. Jadi tuan-tuan kena tahu macam mana kita nak pastikan kita nak letakkan di mana resistance dengan support ni. Okay. Jadi dua area ni sebenarnya dua area ni, nampak tak, dua area ni dia saling berhubung, berkait. Dia akan tengok balik harga-harga sebelum ni. Jadi dekat sini kalau dia berlaku breakout ataupun harga tu pecah, dia akan turun kat sini. Tapi kalau harga tu reverse, dia akan pergi kat sini. Tapi saya nampak dia akan buat reversal. Sebab dekat time frame daily ni, harga dia dah memang nak membuat penurunan. Dan biasanya kalau time frame yang besar ataupun daily ni nampak penurunan, H4 dia akan follow time frame besar lah. Dan kalau perasan semalam ataupun katalah hari ni, hari Selasa, Isnin, Jumaat, dia dah buat satu pattern breakout. Isnin, dan hari Selasa ni pun kita nampak semalam pun harga pun solid untuk membuat sell. Jadi saya nampak dekat sini dia akan ke sini dulu. Dia tak akan buat breakout ataupun dia tak akan buat reversal, tapi TP dia adalah dekat sini. Cuma hari ni kalau saya nak entry pun saya akan melihat dulu sama ada pattern ni adakah terus ke bawah ataupun dia akan membuat reversal. Sebab the best entry ialah dekat area ni. Dekat area sini baru orang kata the best entry. Dekat sini dah tengah-tengah, tak cantik. Dan saya tak trade di kawasan tengah-tengah sebab saya seorang swing trader. Saya bukannya scalper ataupun yang trade dekat-dekat ni. Jadi saya rasa dekat sini bukan tempat untuk entry. Saya tunggu sama ada dia akan membuat breakout ataupun dia membuat kenaikan ataupun dia membuat penurunan. Tapi yang penting dekat sini kita kena faham dulu. Kita kena faham dekat mana nak tandakan SNR tu. Okey, nampak tak? Sini 1 2. Ini dalam range yang besar. Dia bermain dalam kawasan ni. Jadi kalau tuan-tuan nak entry dekat sinilah dia punya sepatutnya TP ataupun TP2. TP2 kita dekat sini. Cukup. Bila dia dah kena dekat sini, dia akan pergi pula dekat area ni, dekat new support ataupun kalau dia break dia akan jadi resistance. Kita trade based on area-area ni, barulah kita nampak jelas pergerakan dia. Jangan trade ikut suka, jangan trade ikut rasa macam-macam, tak nak. Kita trade ikut analisa. Dan sekiranya trading kita tu katalah ada loss ke profit, itu normal. Sebab tu kita panggil trading high risk, tapi dia dapat high return. Cuma kalau kita faham SNR ni ialah satu benda yang sangat-sangat baguslah. Sebab basic yang sangat power untuk kita mulakan trading kita. Jadi dekat sini dia bermain dekat area ni. Dalam area ni sebenarnya dia dah tunjukkan. Nampak tak kalau pattern sebelah ni? Saya menunggu pattern ni sebenarnya. Tapi kalau dia tak berlaku, dia akan turun. Ini ialah TP dia. Tapi kalau berlaku, nampak tak, dia akan kembali ke zone entry ini, barulah kita akan masuk. Dan juga TP dekat sini. Sebab dia dah beritahu ada breakout dekat sini. Yang ni ialah satu hint ataupun petanda yang market pricing nak drop. Sama ada kita sama ada kita ni sabar ataupun tidak, terpulang pada kita punya trading skill masing-masing. Tapi dekat sini saya takkan entry sebab saya menunggu dia kembali ke zone entry saya yang saya tandakan ni sebelum dia membuat penurunan. Jadi dah tahu area SNR ni, lepas tu barulah kita identify dekat mana ataupun mana punya area yang kita nak entry. Kena faham benda ni supaya kita punya trading tak kalut. Kita tahu walaupun kita ada floating, kita masih percaya yang kita masih ada
analisa. Okey. Okey, jadi itulah perkongsian saya untuk SLR. Saya harap boleh membantu. Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Maybe mungkin ada zero pasal trading. Tak apa, it's okay. Yang faham boleh teruskan ataupun boleh gunakan nak identify SLR. Yang tak faham boleh join kelas saya. Kita ada Trade Hero Seminar. Saya buat pada setiap hari Isnin dan Selasa. Dekat situ anda boleh tanya dan juga kita boleh detailkan apa yang tak faham, boleh kita settlekan, boleh kita selesaikan. Sebab mungkin boleh bertanya, sebab kelas tu ialah live pada Isnin dan juga Selasa. Hanya perlu register. Tengok dekat description dekat bawah ni, register, dan juga nanti pihak saya akan hubungi tuan-tuan untuk invite ke kelas Trade Hero kita. Jadi itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.